Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. InsyaAllah dalam seminit lagi kita akan mula kelas pada pagi ini. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini kita akan bersiaran secara online dengan satu kuliah khas yang diberikan tajuk tentang penyakit hati. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan anggota manusia ini pelbagai rupa dan pelbagai fungsi. Setiap satu daripada anggota-anggota dalam tubuh kita ni ada peranan masing-masing, yang mana anggota itu dikatakan sebagai sempurna bila apa yang sepatutnya diciptakan untuknya boleh dilakukan dengan sempurna, dan anggota itu dikatakan sakit ataupun kurang upaya jika anggota tersebut kurang mampu untuk nak melaksanakan fungsinya dengan baik. Sebagai satu contoh, tangan kita dikatakan sakit ataupun kurang upaya
bila kita tidak mampu untuk menggerakkan tangan kita. Mata kita dikatakan sakit atau kurang upaya jika kita tidak mampu untuk nak melihat dengan baik. Begitu juga dengan lidah kita. Lidah kita juga dikatakan kurang upaya ataupun sakit jika kita tidak mampu untuk nak bertutur seperti normal. Tubuh kita juga dikatakan sebagai kurang upaya ataupun sakit jika dia tidak mampu untuk nak digerakkan seperti apa yang telah diciptakan fungsinya. Begitu juga dengan jantung hati kita. Jantung hati kita dikatakan sebagai sakit ataupun berpenyakit jika kita tidak mampu untuk nak menjalankan, ataupun hati kita itu tidak mampu untuk nak berfungsi ke arah apa yang telah diciptakan oleh Yang Maha Pencipta. Apa peranan ataupun fungsi hati? Fungsi hati adalah untuk mengenali Allah, untuk mencintai Allah, untuk merindui Allah, untuk berkasih sayang sesama manusia. Kerana manusia itu, kalaulah dia mengetahui dan mengenali semua perkara, tetapi dia tidak mengenali Tuhannya, maka seperti dia tidak mengerti apa-apa. Dan seandainya kita ini mampu untuk nak mengecapi dunia ini dan seisinya, tetapi kita tidak mampu untuk nak menggapai cinta daripada Allah, kita tidak mampu merasakan juga kasih kita, rindu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka seolah-olah sebenarnya kita langsung tidak merasakan apa-apa kenikmatan. Sebab itu semua hanya sementara, dan kelak di akhirat nanti, segala apa yang kita kecapi sekarang, jika tidak mampu untuk nak berterusan sehingga ke akhirat, maka ianya sia-sia belaka. Hati kita ini kalau tidak mengenali Allah, tidak mampu mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah, dan tidak terkesan dengan sebarang apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hati kita ini boleh dikatakan sebagai berpenyakit. Adakala penyakit tersebut semakin berat, walaupun empunya diri tidak menyedari dia. Kenapa kita selalu tidak sedar hati kita ini berpenyakit? Sebab kita terlalu leka. Kita tidak mengenali apa yang boleh menyebabkan hati kita ini sakit. Boleh jadi juga hati kita ini mati dalam keadaan kita tidak sedar bahawa ianya mati. Tandanya adalah bila hati kita ni langsung tak terkesan dengan sebarang perbuatan-perbuatan keji, dosa, maksiat. Hati kita ini langsung tidak merasakan apa-apa tatkala akidah kita ini kotor. Kerana hati yang hidup, hati yang sihat adalah hati yang bersih daripada penyakit dosa, maksiat, khurafat, syirik. Jadi kalau kita nak tahu penyakit hati ini adalah asal daripada perkataan Arab yang dipanggil sebagai amradul qulub ataupun maradul qalb. Kalau kita kata orang tu sakit, kita kata dia marid. Marad daripada huruf, 3 huruf, mim, ra dan dha. Dari segi kata-kata Arab, asal kepada 3 huruf ini jika dihimpunkan bersama dalam susunan begitu, dia bermaksud bahawa sesuatu itu telah terkeluar daripada apa yang betul. Jadi bila kita kata kita sakit, maka seseorang tu dia dah terkeluar daripada kesihatan dia. Maka
kita kata penyakit ini adalah satu sifat yang boleh menyebabkan kemudaratan. Dan penyakit ini dia terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama yang kita panggil sebagai maradun jasmani, iaitu penyakit fizikal. Ini biasalah kita selalu alami kan, kalau kita demam, kita tak mampu nak bergerak sana sini, penyakit-penyakit luaran ni kita lihat, ini dipanggil sebagai penyakit fizikal. Dalam Al-Quran juga Allah kata, faman kana minkum maridan aw ala safarin, sesiapa daripada kalangan kamu yang sakit ataupun dalam keadaan yang musafir, dia boleh gantikan puasanya pada hari yang lain. Allah juga ada sebut jenis penyakit fizikal ni, misalnya dalam surah An-Nur, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun. Kan tidak adalah mengapa, tidaklah berdosa orang yang buta, a'ma, ini sejenis penyakit fizikal. Wala 'alal a'raj haraj. A'raj ni orang yang tempang. Ini juga kita panggil sebagai kekurangan daripada sudut fizikal. Yang kedua adalah penyakit nafsani, maradun nafsani, iaitu internal penyakit. Iaitu internal penyakit ini dia datang daripada kezaliman yang kita lakukan, daripada kejahilan kita. Contohnya sifat pengecut, sifat bakhil, sifat nifaq, apa-apa benda-benda penyakit hati lain yang keji, yang tidak selaras dengan tuntutan syarak. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan istilah penyakit marad dalam 3 jenis ataupun 3 keadaan. Dalam Al-Quran, Allah kata, Allah menggunakan perkataan penyakit ni pada penyakit badan, tubuh badan. Allah sebut dalam suratul Baqarah, faman kana minkum maridan aw bihi adam min rasih. Masa Allah cerita tentang orang yang melakukan haji, sesiapa yang berasa sakit ataupun gatal di kepalanya. So perkataan marid bermaksud di situ orang yang sakit tubuh badannya. Yang kedua, Allah menggunakan kalimah marad dengan maksud ragu-ragu, syak. Allah sebut dalam surah At-Taubah, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim. Sesiapa yang ada di dalam hatinya penyakit marad, maka bertambahlah kekotoran demi kekotoran. Marad dekat situ, penyakit ni Allah guna perkataan marad ni maksudnya keraguan. Sesiapa yang dalam hatinya tu ada ragu, maksudnya kat sini Allah sifatkan ragu-ragu terhadap kebenaran, terhadap ketuhanan Allah, terhadap seruan Islam. Itu juga adalah satu penyakit. Yang ketiga, Allah menggunakan perkataan marad yang bermaksud dosa dan juga maksiat, ataupun dalam istilahnya al-fujur. Misal kata dalam suratul Ahzab, Allah menyebut fayatma'al ladzina fi qalbihi marad. Allah sifatkan orang yang di dalam hatinya ada marad, maksudnya di dalam hatinya penuh dengan maksiat dan dosa. Al-qalb, jantung hati kita ini, kalau kita nak faham dia sebenarnya sangat unik. Saya boleh umpamakan jantung hati ini seperti lautan. Kalau kita tengok daripada surface dia, kita nampak sama ada cantik ataupun tak cantik, tetapi it cannot be compared dengan apa yang ada di dalam dalaman lautan itu sendiri. Ada tak siapa daripada sahabat-sahabat semua sini yang pernah scuba diving? Dan siapa yang pernah scuba diving, dia masuk dalam laut, kita akan rasa macam it's totally a different world. Especially bila kita masuk, makin dalam kita masuk, kita nampak tumbuhan-tumbuhan yang ada,
batu-batu yang amazing, yang beraneka rupa, ikan-ikan yang pelbagai jenis, betapa banyak makhluk-makhluk Allah di dalam lautan. Kita seolah-olah rasa macam kita terpisah daripada dunia daratan yang kita hidup. Kita tak nampak daripada surface itu apa sebenarnya hakikat di dalam lautan, sama ada mengerikan ataupun sangat-sangat indah. Begitu juga dengan hati kita. Hati kita ini daripada segi luaran kita boleh nampak ada salutan dia, daripada segi luaran dia ada juga lapisan-lapisan. Itu daripada segi fizikal, luaran kita boleh tengok. Tetapi kalau kita nak menyelami hakikat apa yang ada dalam hati itu, kita tak boleh nampak dengan mata kasar kita. Dan sometimes kita rasa aneh hati manusia ni. Kadang-kadang luaran dia Masya Allah penampilan, berserban lagi, berjubah lagi, nampak baik lagi, lidah dia pun nampak macam selalu berceramah sana sini. Tapi hatinya subhanallah kotor, dipenuhi dengan dendam, dipenuhi dengan dengki. Dan hati itu boleh terzahirlah sikit sebanyak daripada ucapan dia, daripada tindak tanduk dia. So kita rasa macam amazing, it's very unpredictable. Kita tak boleh nak hukum secara zahir seseorang itu. Sebab tu bila kata tentang urusan hati ni, kita kata hanya Allah sahaja yang maha mengetahui. Dan di akhirat nanti Allah kata afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Bila mana kita dah dibangkitkan daripada kubur nanti, masa itulah segala apa yang tersingkap dalam dada-dada kita ini akan dikeluarkan. Hanya Allah yang tahu hakikat di sebalik hati-hati kita ni. Jadi ini adalah sebahagian daripada kita kata isyarat bahasa Al-Quran. Al-Quran bila disifatkan penyakit-penyakit hati ini, nak kata betapa penyakit hati ni sebenarnya is very unique. Al-Quran menggunakan pelbagai kalimah yang menggambarkan penyakit hati. Antaranya Al-Quran misalnya disebut Al-Ghaflah, lalai; Al-Ama, hati yang buta; Az-Zair, hati yang menyimpang; At-Taqallub, hati yang berbolak-balik; Al-Ishmi'zaz, hati yang merasakan sempit, seolah-olah jelas di wajahnya, mau melarikan diri; hati yang iqfal, hati yang terkunci; hati Al-Qaswah, hati yang keras; hati yang Allahu, hati yang sentiasa lok-lak; hati Ar-Riya, yang mana hati yang selalu meninggi diri; hati An-Nifaq, hati yang dipenuhi dengan kemunafikan; hati yang hasad, dan pelbagai lagi. Dan penyakit ini kalau kita tak berusaha untuk nak bersihkan hati kita, sometimes ada penyakit-penyakit ni dia akan lalu dalam hati kita. Ada benda yang kita tak boleh nak melarikan diri. Contohnya perasaan jealousy, which is jealousy ini is muqaddimah ke arah hasad dengki. Kalau daripada situ pun kita tidak mampu untuk nak kontrol dia, untuk nak bersihkan hati kita, which is kemungkinan para ulama disebut tak ada siapa yang mampu melarikan diri daripada hasad, kecuali orang yang beriman. Dia akan kontrol hasad itu supaya tidak tidak sampai mempengaruhi tindak tanduk dia ke arah benda-benda yang Allah larang. Dan orang yang kurang imannya pula akan nampak tindakan dia daripada hasad dengki dia. So ada penyakit-penyakit ni yang ialah macam mana fizikal kita, tak ada orang yang mampu untuk nak melarikan diri daripada sakit. Somehow ada orang dia selalu sakit, ada orang jarang-jarang sakit. Hati kita ni juga penyakit ni akan singgah. Kalau kita tidak berusaha untuk nak bersihkan dia, maka dia akan jadi hitam, gelap, walaupun luaran dia kita tak nampak kehitaman itu. Dosa dan maksiat boleh memberikan kemudaratan kepada hati, seperti mana tubuh kita boleh dimudaratkan dengan racun.
Dia berbeza tingkatan dia. Dan bila mana hati kita ini sakit, which is hati kita ni adalah, kita kata kunci, adalah raja dalam tubuh badan kita ni. Maka jika kita hati sakit, maka dia akan menyakitkan juga tubuh badan kita. Maksudnya tindakan kita juga akan jadi berpenyakit. Nabi SAW sebut, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalb. Nabi kata, bukankah di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging? Jika baiknya ia, baiklah jasad kita, maksudnya tindakan kita. Kalau rosak, rosaklah ia. Nabi kata, ala wahiyal qalb, bukankah itu adalah jantung hati? Sebab itu jantung hati kita ini juga dikenali sebagai kita boleh umpamakan sebagai bekas. Kalaulah bekas itu telah dipenuhi dengan air, maka angin pun tak boleh nak masuk, sebab ruang tu sudah penuh. Begitu juga dengan hati. Kalau jantung hati kita ini sudah dipenuhi dengan iman, maka sukar benda-benda lain untuk nak masuk di dalamnya. Tetapi jika dia rompong daripada keimanan, maka ketika itu akan masuklah benda-benda lain. Dalam hadis Nabi SAW, idza adnaba al-'abdu, kalaulah seorang hamba itu berdosa, nukita fi qalbihi nuktatun sauda, akan ada dititikkan di dalam jantung hatinya itu dengan satu titik hitam. Kalau dah dia bertaubat, dia terpadam. Tetapi kalau dia ulang, maka akan semakin bertambah titik-titik hitam itu. Demikianlah apa yang Allah firmankan dalam suratul Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sebenarnya bahkan mata hati mereka telah diselaputi oleh kekotoran dosa dengan sebab perbuatan kufur dan maksiat yang mereka kerjakan. Dan bila mana hati kita ini sakit, maka dia akan merebak ke arah penyakit-penyakit yang lain. Sebab tu Nabi SAW dalam sebuah hadis, bila Nabi menyifatkan tentang beberapa jenis hati, Nabi kata, wa ammal qalbul musfahu fa qalbun fihi imanun wa nifaqun fa mathalul imani fihi kamathalil baqlati yamudduha al-ma'u at-tayyib wa mathalun nifaqi fihi kamathalil qurhati yamudduha al-qayhu wad-dam fa ayyul maddatayn ghalabat 'ala al-ukhra ghalabat 'alayhi. Nabi kata, hati yang berlapis adalah hati yang di dalamnya ada iman dan ada nifaq. Contoh keimanan adalah seperti tanah yang dapat memberikan air yang bersih. Sedangkan nifaq adalah seperti satu bisul yang di dalamnya ada nanah dan juga darah. Maka di antara keduanya, yang paling kuat dia akan mengalahkan yang lain. Kalau keimanan kita lagi kuat, dia akan mengalahkan kemunafikan yang ada dalam hati kita. Sebaliknya juga, kalaulah hati kita ini dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah dan juga keimanan, maka itulah kita kata baja-baja yang menghidupkan hati kita. Tetapi kalau hati kita ini dipenuhi dengan syahwat, syubuhat, maka itu kita kata macam serangga-serangga yang merosakkan tanaman. Itu adalah fitnah yang akan menyakitkan hati kita dan mematikan hati kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'uda fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda
wa ayu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda hatta ta'ud al-qulub ala qalbain aswad qalbin aswad murbadan kalkuzi mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawah wa qalbin abyad la tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard fa idza ushriba al-qalbu hubbul fitnah atathu an-nuktatu kama qala ta'ala wa ushriba fi qulubihimul ijl. Fitnah disajikan kepada hati seperti tikar yang dianyam dengan menyusun helai-helai kayu sedikit demi sedikit. Hati yang mana pun jika menampungnya, maka akan ada satu noda hitam padanya. Dan hati yang mana mengingkarinya, maka akan diletakkan satu titik putih kepadanya. Sehinggalah hati itu menjadi dua bahagian, yang hitam dan yang yang hitam yang berubah menjadi hitam. Nabi kata seperti bejana yang diterbalikkan, tak dapat kenal yang baik dan tak mampu untuk nak mengingkari perkara yang mungkar kecuali hal-hal yang dibisikkan oleh hawa nafsu dia. Dan hati yang bersih, putih, tak dapat diancam atau dibahayakan oleh fitnah selagi bumi dan langit masih ada. Baik, ada orang tanya kan, Kak Shima tanya soalan Ustaz, apakah perbezaan hati dan juga jantung? Bukan daripada segi fizikal tapi hakikat. Okey, ramai orang kata macam hati ni, kalau kita makan hati ayam tu kan beza kan, jantung ni lebih macam pedal sikit, dia macam liat sikit. Hati ni dia macam lebok sikit nak makan tu. Tapi bila Al-Quran, kita gunakan istilah Al-Quran, Al-Quran menggunakan istilah Al-Qalb, Qaf, Lam, Ba, yang bermaksud benda yang terbalik. Kalau kita kata taqlibus safhah, maksudnya kita terbalikkan muka surat, kita buka muka surat tu. Kalau Allah dalam Quran kata yuqallibullahu al-laila wan nahar, Allah yang memterbalikkan siang dan malam, dia seolah-olah macam dipusingkan begitu. Al-qalb, jantung hati kita ni dipinjam dengan perkataan al-qalbu. Sebab hati kita, jantung hati kita ni berbolak-balik. Adakah jantung kita yang ada dekat bahagian kiri ni dia terbalik kejap macam tu? Bukan. Tetapi kenapa Allah pilih perkataan al-qalbu? Sebab sebenarnya al-qalbu dengan al-aqlu dua benda yang tidak boleh dipisahkan. Akal kita, otak kita, brain kita ni, dia hanya satu bekas. Tetapi brain, otak ni, dia tidak akan berfungsi tanpa akal. Begitu dengan jantung hati kita ni. Jantung hati kita dengan akal ada sangat besar peranan dia. Kalau kita lihat daripada sudut neurologi pun, ini apa yang seorang doktor daripada neurologi dia pernah bagi tahu pada saya. Bila saya tertanya-tanya, saya kata kat dia, kenapa dalam Al-Quran Allah gunakan istilah qalb, jantung hati yang berfikir, bukan otak. Allah kata lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka memiliki jantung hati yang tidak boleh memahami. Sedangkan kalau kita kata tentang istilah faham, analisis, itu semua kita kata function dia ada di otak, di brain kita, sama ada di bahagian neocortex, di bahagian otak depan, ataupun di bahagian otak belakang yang ada function ini, bahagian analisis, bahagian nak tahu benda ni baik buruk, mengira dan sebagainya. Ini bahagian sense, bahagian hati dan sebagainya. Sebab ada bahagian otak dia yang ada pada haiwan, tetapi bahagian otak depan, nasiyah,
Dan dalam Quran, kenapa bila diazab ke akhirat tu Allah sifatkan bahagian kepala depan, kenapa Allah guna perkataan nasiyah, yang itu bahagian diazab? Sebab ini bahagian depan otak kita ni yang membezakan antara kita dengan haiwan. Yakni bahagian depan inilah yang function dia untuk nak berfikir, untuk nak menganalisis, mengkaji, memahami. Otak belakang ni manusia, haiwan semua ada. Dari sudut bonding, naluri, insting, itu kita dan haiwan ada. Tapi yang depan itu yang membezakan. Neuron-neuron ini akan dirembeskan daripada otak dan dia akan pergi kepada tindakan kita. Itu yang akan mengakibatkan kita bertindak dengan apa yang kita fikirkan. Orang yang waras lah. Jantung hati ni, subhanallah, is very unique. Dia memiliki satu gelombang yang lebih, tak salah apa yang dikatakan oleh pakar neurologi itu, 5,000 kali lebih strong daripada otak kita punya gelombang. Yang bermaksud jantung hati kita ini, dia akan merembeskan juga neuron-neuron, yang mana neuron-neuron ini adalah datang, itu yang kita kata datang daripada hati kita ni. Bukan maksudnya hati tu, tapi jantung hati tu. Maksudnya bila kita rasa marah, bila kita rasa takut, sebab tu kadang-kadang jantung kita berdegup. Orang tu ada anxiety. Ataupun bila kita rasa macam marah, bila kita rasa sakit hati, bila kita rasa dengki, benda tu kita rasa sesak kat mana? Kat sini, kat jantung hati kita ni. Di situlah dipancarkan neuron-neuron dia yang akan pergi ke otak, bahagian belakang, bahagian depan, dan dia akan dipancarkan kepada tindakan kita. Sebab tu emosi dan juga fikiran akal kita ini susah nak dibezakan, susah untuk nak dipisahkan. Akal yang baik, yang sihat, dia boleh mengawal elemen-elemen negatif yang datang daripada jantung hati, which is emosi dia. Tetapi akal yang tidak kuat, maka akal itu akan affected dengan emosi yang datang daripada jantung hati kita ini, maka dia bertindak dengan tindakan-tindakan yang mungkin akan memberikan kemudaratan kepada dia. Sebab tu dalam Al-Quran bila Allah kata lahum qulubun la yafqahuna bi, Allah kata yang mana yang berfikir bukan hanya otak sahaja, tetapi this. If kita hanya ada yang ini, tanpa yang ini, kosong. Itu macam orang kata kita belajar mengaji ni macam-macam kita belajar, tapi dia langsung tak bagi kesan kepada jantung hati kita. Bila kita dengar ayat Quran, kita tak rasa tersentuh. Bila kita buat dosa, kita tak ada rasa bersalah. Walaupun otak kita kata salah, otak kata ini dosa besar, we know, tapi hati kita ni rasa macam tak ada apa-apa. Inilah sikit sebanyak apa yang saya boleh sharekan tentang istilah jantung hati. So bila saya kata hati tu, maksudnya itulah kan, bukannya hati yang orang kata duk proses chemical toksin tu. Baik, amradul qulub, penyakit hati, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, saya cerita dulu dalam Quran. Dalam Al-Quran Allah menggunakan perkataan al-qulub ataupun penyakit hati ini dalam pelbagai bentuk yang menyifatkan tentang jenis-jenis penyakit hati. So, ini kita nak faham bahasa Al-Quran bila berinteraksi dengan penyakit hati ini. Sebab kalau kita nak tahu, Al-Quran ini kaya dengan bahasa Arab especially, very rich. Dan kalaulah sesuatu itu penting, biasanya dia akan ada banyak nama. Misal kata pedang, saya cuma tahu
Saya cuma tahu apa dia? Saya cuma tahu pedang ni as-saif. Tapi saya tak tahu rupanya dalam bahasa Arab dia ada lebih daripada 50 kalimah yang membawa maksud pedang. Tapi saya pun tak tahu. Sebab apa? Pedang di sisi bahasa Arab sangat besar makna dia. Orang Arab memang mengagungkan pedang. So dia ada lebih 50 nama. Wajah kita ni, kalau dalam bahasa Melayu ni kita cuma tahu okey, mungkin mata ni semua obvious lah. Tapi ini semua kita panggil muka. Dalam bahasa Arab, setiap daripada shape-shape yang ada di muka ini ada maksud dia. Kan kalau kita panggil ni bulu rambut, ni kening. Okey, contoh dalam bahasa Arab, ni bulu kalau ada halus-halus atas dahi ni dipanggil sebagai al-ghamam. Kita pun tak ada terjemahan. Bulu kening kita panggil sebagai bulu kening, tapi Arab dia panggil sebagai hajib. Misai, kita ni panggil misai, orang Arab panggil asyarib. Bulu mata orang Arab panggil sebagai al-hadbu. Sideburn orang Arab panggil sebagai al-'idhar. Kalau bulu bawah sikit macam kat belah pipi ni, kita ni dah panggil jambang, orang Arab panggil sebagai al-khaddu. Bawah sikit lagi dekat rahang kita, orang Arab panggil bulu dia ni sebagai al-'arid. Ni kita panggil misai semua kan, tapi orang Arab hujung ni yang ada mungkin panjang sikit ni dipanggil sebagai as-sibal. As-sibal, saya bahasa Melayu pun tak tahu benda. Apa maksud hujung? Kita panggil misai. Kalau ada bulu kat sini, kita panggil janggut je, tapi orang Arab panggil sebagai an-nafkah. Dan yang ni dekat bawah bibir ni orang Arab panggil sebagai an-nafkah. Yang bawah ni dipanggil sebagai lihyah. Tengah ni kita tak ada nama ni semua ni, tapi tengah ni dipanggil sebagai al-anfaqah. Banyak lagi lah sebenarnya. Nama itu baru nama bulu bulu-bulu ada kat muka. Belum lagi tulang yang ada dekat sini apa nama. Tulang yang menonjol kat sini apa nama. Tulang yang menonjol bahagian kening ni apa nama. Banyak nama-nama muka yang ada dekat muka dalam bahasa Arab ni sangat banyak. Itu menggambarkan betapa mulianya wajah anak Adam. Sebab wajah ni is very important kan untuk manusia. Sesuatu yang sangat diambil berat. Jadi ada banyak nama. Macam tu juga dengan penyakit hati. Al-Quran menggunakan banyak nama yang menggambarkan penyakit hati sebab nak bagi tahu bahawa penyakit hati ni something yang besar. You don't play with it. Dia akan memberikan implikasi yang sangat besar. Yang pertama, Allah menggunakan perkataan athamul qalb, hati yang berdosa. Dan Allah sifatkan hati yang berdosa dalam suratul Baqarah. Allah kata wala taktumus syahadah wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Janganlah kamu sembunyikan persaksian, dan sesiapa yang menyembunyikannya maka berdosalah hatinya. Dosa sama ada dosa besar ataupun dosa kecil, itu yang dimaksudkan dengan dosa. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullahi alaih disebut yang pertama sekali yang akan jengah kita ni, yang akan sampai kat kita ni adalah dipanggil sebagai khatrah. Khatrah ni lintasannya. Mungkin kita terlintas untuk nak buat maksiat, terlintas, tapi it's just singgah kan. Dia macam lintasan dalam hati atau pemikiran. Lintasan ni kalau negatif, kita dapat bersihkan dia, alhamdulillah. Kalau tak, dia semakin kuat lintasan ni, maka dia akan jadi
waswasah. Nak buat ke tak nak? Nak buat ke tak nak? Kalau kita dapat tepis, good. But kalau kita tak dapat nak tepis dan dia semakin kuat, maka dia menjadi syahwah. Dia dah jadi macam seronok nak buat. Kalau peringkat syahwah ni tak semestinya kita dah buat benda tu. Dia hanya jadi macam kita berahi nak buat. Belum buat. Kalau kita dapat ketepikan, syukur. Kalau kita tak dapat ketepikan, nak dia makin kuat, makin berkembang, maka dia boleh jadi iradah. Iradah ni dah jadi kehendak. Kalau dia semakin kuat lagi daripada kehendak ni, dia akan jadi azimah. Azimah ni kita dah macam bertekad dah nak buat. Alright, I will do this. Dan bila dah sampai kepada azimah, tak boleh nak ditolak, maka apa yang terlintas pada awal itu dulu akan dilakukan. Boleh jadi dosa, boleh jadi pahala, bergantung kepada perkara itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dipanggil sebagai, Allah sifatkan hati ini juga dengan maksud dia saghwal qulub. Saghwul qulub. Sagha maksud dia kecenderungan. Hati yang cenderung. Dalam Al-Quran, Allah sebut tentang hati yang cenderung, saghwul qulub, pada dua tempat. Dalam suratul An'am, Allah sebut walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah, dan juga supaya hati orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat itu cenderung kepada bisikan itu. Tasgha. Yang kedua, Allah kata in tatuba ilallahi faqad saghat qulubukuma, dalam surah At-Tahrim. Kalau kamu berdua bertaubat kepada Allah, wahai isteri-isteri Nabi, maka itulah yang sewajibnya, kerana sesungguhnya hati kamu berdua, ni merujuk kepada Aisyah dan juga Hafsah, telah cenderung kepada perkara yang menyusahkan Nabi. So nampak Allah sifatkan hati ini dalam pelbagai rupa, dalam bentuk kecenderungan. Tadi yang pertama kita kata dalam bentuk yang berdosa. Yang ketiga, Allah sifatkan sebagai hati yang gelincir, zaighul qalb. Zaighul qalb, gelincir hati ni satu penyakit, iaitu penyakit kita terbabas daripada jalan yang lurus. Allah sebut banyaklah dalam Al-Quran tentang zaighul qalb, hati yang gelincir. Antaranya dalam surat Ali Imran, Allah sebut dalam doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau gelincirkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Yang keempat, dipanggil sebagai ghillul qalb, hati yang dendam. Misalnya dalam suratul Hasyr, Allah sebut wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Wahai Tuhan kami, jangan jadikanlah hati kami ini berasa dendam terhadap orang-orang yang dahulu beriman daripada kami. Ghil ni, dia bukan hanya setakat dendam sebenarnya. Dalam bahasa Arab, dia boleh membawa maksud ghish, maksudnya tipu daya. Boleh bermaksud permusuhan, adawah. Boleh bermaksud al-hasad atau al-haqd, dendam kesumat, dengki. Boleh juga al-ghil ni bermaksud nifaq. Boleh juga bermaksud khianat. Ini semua maksud daripada ghil
Dan ini semua sebahagian daripada penyakit hati. Kerana itu dalam sebuah hadis Nabi kata, thalathun la yughillu alaihinna qalbu muslimin, ikhlasul amali lillah, wa munasahatu a'immatil muslimin, wa luzumu jama'atihim, fa inna ad-da'wata tuhitu min waraihim. Nabi kata 3 perkara yang tidak akan dibenci oleh hati seorang muslim: ikhlas kerana Allah, menasihati pemerintah kaum muslimin, yang ketiga menetapi jemaah kaum muslimin, kerana sesungguhnya mendoakan pemerintah kaum muslimin akan menjadi pagar yang melindungi daripada belakang mereka. Itu yang keempat. Yang kelima, hati yang keras. Al-qalbul ghalidh, hati yang tabal, keras ni. Ni juga penyakit hati. Allah sebut dalam surah Ali Imran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Allah kata, dengan rahmat daripada Allah, maka kamu berlaku lembutlah terhadap mereka, iaitu orang yang kita berdakwah kepada mereka. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi, kalaulah kamu ini kasar dan keras hati, maksudnya hati yang nescaya orang di sekelilingmu akan lari. Sebab ghalidh, ghilzah dalam bahasa Arab dia berlawanan dengan maksud riqqah, lembut. Dalam hadis lain Nabi kata, ala innal qaswata wa ghilazal qulubi fil faddadina inda usuli adnabil ibil. Dan kerasnya hati, qaswatan wa ghilazal qulub, kerasnya hati yang terdapat pada diri orang-orang yang mengembala ataupun pemilik unta. Nabi nak sifatkan geng-geng pengembala badui-badui ni, hati dia perkeras, hati kering lah kita kata. Itu yang kelima. Yang keenam dipanggil sebagai iba'ul qalbi, rejection heart, hati yang selalu menolak, rebellious, hati yang selalu tolak je. Maksud dia, kalau Allah bila sebut tentang hati yang menolak kebenaran, kan, orang dah cakap benda yang betul pun hati kita tolak. Dalam Quran surah At-Taubah Allah kata, kaifa wa yadhharu alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimmah yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun. Tengok Allah kata wa ta'ba qulubuhum. Bagaimana boleh dikekalkan perjanjian kaum kafir musyrik itu, padahal kalau mereka dapat mengalahkan kamu, mereka tidak akan menghormati perhubungan kerabat dengan kamu dan tidak akan menghormati perjanjian setia. Mereka menjadikan kamu bersenang hati hanya dengan mulut mereka, sedangkan hati mereka menolaknya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Yang ketujuh, Allah sifatkan hati manusia ini nifaqul qalb, hati yang munafik, yang ada ciri-ciri munafik. Penyakit nifak ni besar, luas. Dalam nifak ni ada macam-macam penyakit hati yang lain. Dia boleh bertambah, dia boleh berkurangan. Kalau makin bertambah, dia boleh jadi mati. Kalau dia tidak terlalu tinggi, dia sakit. Allah sebutkan kenifakan di dalam hati ini sebagai salah satu daripada penyakit. Buka je surah Al-Baqarah, muka surat 3 awal ayat 10. Allah kata fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu ada penyakit munafik. Itulah Allah cerita ni pasal hati yang orang-orang munafik
dan Allah tambahkan penyakit di dalam hati mereka. Dan ini banyak kali berulang dalam Quran, lebih 30 kali. Penyakit hati bila mana dia bertambah, maka dia boleh mati macam kita sakit. Makin kritikal, makin berat, boleh mati. Dia ada stage-stage. Walaupun istilah hati yang mati ni tak disebut secara jelas di dalam Al-Quran, dengan hikmah yang Allah Maha tahu, kerana hati yang berpenyakit ini atas kuasa daripada Allah, kalau Allah kehendaki, Allah boleh sembuhkan hati itu. Hati itu boleh dihidupkan lagi selepas dia mati ataupun setelah dia sakit kritikal. Mati yang bukan mati yang maksud kita ni mati dah tak boleh berfunction, hidup dah tak ada roh ni. Tak. Dia orang kata mati yang tidak mati. Macam kita kata kalau kita tidur koma, itu macam mati, tapi dia mati yang tidak mati. Begitu juga hati yang mati, kalau kata kita tersesat, itu semua kita namakan sebagai hati yang mati. Tetapi kenapa Al-Quran tidak menyebut hati yang mati? Disebabkan hati itu walaupun istilah dia mati, dia sudah tersesat, tetapi Allah mampu menghidupkan kembali hati itu. Mungkin hati yang mati itu boleh dihidupkan kembali dengan iman. Kecuali dalam hadis Nabi SAW, riwayat Ibnu Majah, ada dua yang Nabi sifatkan sebagai hati yang mati. Yang pertama, Nabi kata, man qama lailatal aidaini mu'tasiban lillahi lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Sesiapa yang menghidupkan malam qiyamul lail pada hari raya, mengharapkan ganjaran kepada Allah, maka hati dia itu tidak mati ketika mana hati-hati lain mati. Yang hadis lagi satu, Nabi kata, la tukthirud dhahk fa inna katharatad dhahki tumitul qalb. Janganlah kamu banyak ketawa, sebab banyak ketawa itu boleh mematikan hati. Kat sini saya nak kongsikan beberapa penyakit hati yang kritikal. Stage, macam kalau kan kita ni pun dalam COVID, kita ni pun ada 5 stage kan. Stage 1, 2, 1 tak ada simptom, 2 ada sikit-sikit, 3 dah pneumonia, 4, 5 dah critical. Jadi kalau kata penyakit hati ni pun dia ada stage yang it can leads to kematian hati tu. Saya tak tahu dalam bahasa Inggeris ni boleh tak kita gunakan istilah death heart. Saya tak tahu, tapi kita panggil hati mati lah. Antara penyakit kritikal dalam hati kita, yang pertama sekali adalah lahwal qalb. Ni Allah sebut dalam Quran. Hati yang leka, hati yang disibukkan dengan apa perkara yang tidak bermanfaat ataupun tidak penting. Allah sebutkan tentang hati yang lalai, hati yang leka ini. Tak salah dalam 16 tempat dalam Al-Quran Allah sebutkan kelekaan ini dengan hati. Misal kata dalam suratul Anbiya, Allah kata, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladhina zalamu. Allah kata telah hampir datangnya kepada manusia hari perhitungan amalnya, sedangkan mereka dalam kelalaian, tidak dirisaukan, tidak dihiraukan persediaan, tak datang kepada mereka itu sebarang peringatan yang diturunkan daripada Tuhan mereka. Sampailah Allah kata apa? Lahiyatan qulubuhum,
Apa maksud dia? Allah kata dalam keadaan hati mereka yang leka, maksudnya leka daripada memahami dan mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. So Allah sebutkan sifat qalb, penyakit lahiyah, penyakit lahu, leka, tu penyakit hati yang besar. Hati kita lalai daripada ingat kepada Allah. Kita sibuk sangat dengan dunia yang tidak memberikan mungkin sebarang erti kepada kita di akhirat. Sibuk dengan dunia yang bawa kepada akhirat, tak apa. Hati kita ini lalai daripada kita ta'ammul, berfikir, tadabbur, tafakkur. Itu penyakit hati yang pertama. Penyakit hati yang kedua adalah kita panggil sebagai, ni yang kritikal lah. Tadi kita sebut sebagai sifat hati. Yang awal-awal tadi kita sebut tu sifat-sifat hati yang Allah sebutkan. Tapi ini penyakit hati yang kritikal, yang boleh bawa ke arah penyakit yang mati. Al-qalbul maghmur. Penyakit yang kedua adalah hati yang tertutup. Hati yang tertutup, dalam Al-Quran perkataan maghmur, ghamara, Allah gunakan sebanyak 4 kali. Allah ikatkan dia dengan hati. Contohnya dalam surah Al-Mu'minun, Allah kata bal qulubuhum fi ghamratin min hadha. Bahkan hati mereka tenggelam, tertutup di dalam kejahilan. Itu maksud ghamrah. Tengok, Allah gunakan banyak word. Yang pertama tadi kita kata apa? Kalau ingat, hati yang munafik, nifaqul qalb. Ini qalbul maghmur, hati yang tenggelam ataupun tertutup. Yang ketiga, al-qalbul munkir. Al-qalbul munkir ni adalah hati yang selalu mengingkari. Ya Allah sebut dalam surah An-Nahl, فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. Mereka yang tidak beriman kepada hari akhirat, qulubuhum munkirah, hati mereka ini mengingkari, maksudnya mengingkari kebenaran hari akhirat. Hati yang mungkir, hati yang tidak menerima nasihat, hati yang meninggi diri. Itu sifat-sifat yang membuatkan seorang itu akan mengingkari sesuatu, mengingkari kelebihan orang lain, mengingkari whatever it is lah. Hati yang mungkir ini dia masih mengingkari, tapi dia tidak tenggelam seperti qalbul maghmur yang kedua tadi. So dia punya level penyakit ni, stage dia lebih ringan, lebih ringan daripada qalbul maghmur. Walaupun dia lebih ringan daripada qalbul maghmur, tetapi dia lebih berat daripada penyakit yang seterusnya, iaitu ishmi'zazul qalb. Ishmi'zazul qalb maksud dia adalah penyakit yang keempat, iaitu hati yang sempit. Sempit, rasa macam nak lari daripada tempat tu, sampai boleh nampak riak di wajah. Kesempitan itu, kestresan itu. Allah sebutkan hati yang ishmi'zaz ini dalam surah Az-Zumar. Allah kata, wa idza dzukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Dan di antara keburukan orang-orang yang melakukan syirik,
apabila disebut nama Allah semata-mata di dalam doa dan sebagainya, segan ataupun hati yang liar, hati mereka itu terasa sempit sebab mereka tak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhirat. Istilah Ishmi'izaz bahasa Arab dipanggil sebagai al-inqibad. Inqibad ni macam ni, macam kena cengkam, maksud sempit, ketat, sampai kita rasa macam sesak nafas tu. Sometimes boleh nampak kat muka tu bila kita tak suka, bila kita rasa macam pressure. Begitulah Allah sifatkan orang-orang munafik, orang-orang kufar. Bila mana mereka ini disampaikan dengan seruan dakwah Islam, hati mereka itu berasa ishmi'zaz. Itu salah satu daripada penyakit hati. Yang kelima adalah penyakit hati yang kelima, yang kritikal juga, adalah akinnatul qalb. Hati yang akinnah. Apa maksud akinnah? Hati yang tersumbat. Qulubul mukannanah. 4 tempat dalam Al-Quran Allah sifatkan, Allah sebut penyakit hati akinnah. Antaranya dalam suratul An'am, Allah kata, وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. Kami telah jadikan tutupan berlapis-lapis, maksudnya hati mereka itu tersumbat daripada untuk nak memahami. Hati yang tersumbat is penyakit hati. Akinnah ni dalam bahasa Arab maksudnya ughtiyah, maksudnya penutup, cover. Kalau kita tutup bekas Tupperware, botol, whatever, itu dipanggil sebagai penutup, cover, ughtiyah ataupun akinnah. So Allah sebutkan hati pun boleh tertutup. Sebabkan telah dipenuhi dengan dosa, kekufuran. Ini antara penyakit-penyakit yang sangat kritikal. Bila dah tersumbat hati kita, wal'iyadu billah, moga dijauhkan daripada Allah, maka sukar lagi untuk kita menerima kebenaran. Kemudian Allah menyebut perkataan penyakit kritikal yang lain, iaitu yang keenam, al-qalbul murtab. Al-qalbul murtab. Murtab ni iaitu ragu-ragu, hati yang ragu-ragu. Misal kata dalam surah At-Taubah, Allah kata, innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum. Tengok apa Allah sebut, wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Allah sifatkan orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hati mereka berasa ragu. Ini penyakit ragu dalam hati ni satu stage yang boleh membawa ke arah hati yang mati. Dia semakin kritikal. Maybe kita akan sebut dia sebagai mungkin di stage 3. Kan kalau daripada 5 stage tu, either stage 2 ataupun stage 3. Sebab tu hati yang ragu ni dia tak boleh ada pada sifat orang beriman. Orang beriman tak boleh ada hati yang ragu, tak boleh. Kalau kita ni orang yang ada keimanan, tiba-tiba kita rasa macam betul ke Allah ni wujud? Betul ke lepas kita mati ni akan dibangkitkan semula pada hari akhirat? Betul ke ada syurga dan neraka? Allah kata dalam suratul Hujurat, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah
ulaika humus sadiqun. Orang yang beriman adalah orang yang, ciri-ciri orang yang beriman adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak berasa ragu, dan mereka itu berjihad dengan harta mereka, dengan jiwa mereka fi sabilillah, dan mereka itu adalah orang yang benar, jujur. Jadi keraguan inilah bila ada dalam hati, mungkin bila kita ragu-ragu itu satu peringkat. Kalau kita tidak hilangkan keraguan tu, dia akan menyebabkan ke arah kecenderungan. Kemudian daripada kecenderungan itu dia akan ke arah keyakinan. Kalau keyakinan itu dalam perkara yang salah, maka rosaklah hati kita. Tapi kalau kata keyakinan itu dalam perkara yang benar, it's fine, alhamdulillah. Kalau tidak, itulah yang akan menyebabkan hati kita mati. Baik, InsyaAllah saya berhenti dulu setakat ini. Ada ada lagi penyakit hati yang disebutkan dalam Al-Quran ini. InsyaAllah lah, kalau ada kesempatan nanti lagi kita sambung, sebab masa tidak mengizinkan. Sebentar lagi saya ada appointment sikit. Jadi insyaAllah saya berhenti dulu pada setakat ini. Moga insyaAllah kita dapat perkongsian yang bermanfaat. Di samping kita mengenali tentang penyakit hati, kita tengok apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya itu sifatkan penyakit hati itu sendiri. Baik, sekadar ini sahaja dulu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semua. Jumpa lagi.